Marilah kita bersama berusaha untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana barang siapa yang bersedekah pasti diampunkan dosa-dosanya dan diangkatkan darjat. Terlalu banyak ganjaran bersedekah ini. Setiap satu yang disedekahkan itu akan diberikan ganjaran sehingga 700 kali ganda. Sempena bulan Muharram ini, saudara, marilah kita menanamkan azam untuk lebih banyak memberi untuk membangunkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah menyumbang untuk pembangunan pendidikan Islam dengan menyalurkan infak kita kepada Ma'tafis Al-Istiqamah di Termeluh yang bakal memberikan kemudahan kepada ribuan pelajar tahfiz. Semoga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapat keampunan dan keredaannya di dunia dan di akhirat nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali ke Assalamualaikum dengan tajuknya Semarak Muharram dengan Infak, dan kita akan berbicara bersama dengan Ustaz Haslin Baharim yang merupakan jurucakap Ma'had Tahfiz Al-Istiqamah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Jadi Ustaz, tajuk kita pada pagi ini Semarak Muharram dengan Infak. Jadi Ustaz mungkin boleh cerita kepada penonton Setia TV Al-Jerakan macam mana kita nak semarakkan bulan Muharram ni dengan amalan berinfak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, bulan Muharram ini adalah bulan yang pertama dalam tahun Islam. Bulan Muharram ni tak boleh bergaduh, tak boleh berperang, tak boleh buat dosa dan sebagainya. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan muhasabah. Maksud dia, di manakah tahap ketakwaan kita yang sebenarnya? Itu maksud daripada semarakkan dengan infak tadi. Kenapa infak? Saya tengok dalam sebuah hadis Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Kamu takutlah Allah di mana saja kamu berada. Dan lepas itu disebut, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah dosa atau iringilah kejahatan dengan kebaikan yang kita kena buat untuk memadamkan kejahatan tersebut. Dan yang tiganya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Jadi di sini apa yang boleh kita buat ialah kita nak jadikan orang yang bertakwa. Antaranya ialah dengan muhasabah kita banyak dosa. Bagaimana dosa boleh dipadamkan dengan infak. Ada hadis menunjukkan bagaimana dosa infak juga boleh meringankan bebanan sakit yang kita alami. Yang ketiganya ialah dengan sedekah infak tadi ni, maka dia akan melahirkan kita orang yang berjiwa bersih, orang yang pemurah dan sebagainya. Maka mengambil peluang daripada bulan Muharram yang bulan yang diharamkan segala-gala dan sebagainya, maka kita kena banyak berenung apakah yang telah kita lakukan daripada perbuatan tersebut. Daripada puasa tadi kita tak nafi puasa Asyura dan sebagainya. Cuma puasa ni dia tak pakai modal. Tapi kalau kita rasa kita ni orang yang bersalah, orang berdosa dan nak tingkatkan takwa pada Allah, maka kita kena ada something untuk menginfakkan. Allahu Akbar. Kan disebut dalam hadis Nabi, sedekah ni tutfi'u ghadabar rabbi, memadamkan marah Allah. Sebab itu kita semarak akan mengambil peluang Muharram bulan pertama kita takwim Islami Hijri ni. Jadi kita ajak sahabat-sahabat sekalian supaya infak sesuatu sebagai bekalan kita, bukan memandang pada hari ini kita masih hidup. Itu tak penting. Tapi besok ma qaddamat li ghadin. Apa bekalan kita yang telah kita laksanakan untuk menanti atau sampai kepada hari besok. Itu maksud dia. Itu maksud dia kan. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan juga, ialah kita dah tahu maksud semarakkan bulan Muharram dengan infak tu. Macam mana kita betul-betul nak semarakkan lagi amalan berinfak ini? Okey. Kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'un, surah yang 107 kan sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kamu tak tengokkah siapakah yang dikatakan pembohong agama? Dengan bohong agama ni maksud dia, aku Islam tapi aku tak sembahyang. Itu lain. Dia tak sebut benda tu. Tapi maksud sini ialah iaitu orang yang tidak mengendahkan anak-anak yatim, orang yang tidak berikan bantuan kepada orang miskin. Itu antara ayat tersebut. Jadi dalam bab ni kita kena dah pastikan kalau boleh infak kepada anak-anak miskin, anak fakir sebagai keperluan. Yang keduanya,
sahabat-sahabat kita berjuang atas nama NGO dan sebagainya untuk menyalurkan bantuan melalui sumbangan-sumbangan kita di Malaysia ni untuk diberikan bantuan mereka memerlukan. Contoh macam di Afrika, macam korban Moni di Chad, Somalia, Sudan, Afrika dan sebagainya yang memang memerlukan benda tersebut. Maka kita fikir balik, aku ada dosa ya Allah. Tak apalah, ambil duit ni RM1,000 aku infakkan kepada NGO tersebut, tu antara dia. Yang ketiganya ialah kita lihat banyak prasarana-prasarana pusat pengajian yang bukan di bawah kekeluargaan ataupun bantuan pihak kerajaan yang sepenuhnya. Jadi mereka juga memerlukan bantuan. Contoh bagi kami, Pusat Pendidikan Istiqamah Temerloh Pahang ni juga memang amat memerlukan. Kenapa? Banyak prasarana yang belum lengkap atau yang belum wujud menyebabkan ketidakselesaan di kalangan para pelajar kami yang belajar. Tempat sembahyang situlah, tempat makan pun situ juga. Pak ibadat maknanya terlalu kongkongan di tempat tu, maka sumbanglah. Itu antara dia, insya-Allah. Moga-moga dengan sumbangan tersebut, sebab saya sendiri pun belajar di Pakistan pun 99% semua dia orang. Kesan dia, moga-moga apa yang kita buat ini baik, orang yang bagi duit saya dulu, masya-Allah kan, akan dapat kebaikan daripada infak tersebut. Masya-Allah. Itu antara dia. Dan saya rasa salah satu infak, kalau boleh pula infak dekat Mahat Tahfiz Al-Istiqamah ni kan pahalanya berpanjang. Ya, kan? Betul. Jadi Ustaz mungkin boleh ceritakan juga kepada penonton Assalamualaikum kan cara-cara untuk kita membantu hafiz dan hafizah ni mendapat keselesaan serta menyemarakkan lagi amalan berinfak ni, terutamanya di Mahat Tahfiz Al-Istiqamah ini. Untuk pengetahuan para penonton sekalian, kita amat memerlukan bantuan, sokongan daripada semua para penonton yang sedang menyaksikan Assalamualaikum pada pagi ini, yang mana dana yang diperlukan lebih kurang 14 juta lebih ringgit Malaysia. Projek ini sebenarnya berjalan pada 2021, tetapi kerana kekangan tularan COVID yang memang memusibahkan seluruh dunia bukan Malaysia, so ada peningkatan kos dan sebagainya, maka tujuan kita ialah untuk memudahkan tanah luas. Tetapi bila duit tak ada, cara yang lain ialah inilah kita rayu kepada para penonton rakyat Malaysia, tak kira lah yang Muslim ke yang bukan Islam dan sebagainya, untuk membantu kompleks pendidikan Al-Istiqamah ini untuk orang kata apa, memudahkan lagi merealisasikan impian. Juga masjid bercontoh boleh memudahkan kepada orang atau rakyat ataupun penduduk-penduduk persekitaran tersebut ni. So kita amat mengharapkan bantuan-bantuan tersebut, insya-Allah, dan bolehlah layari bagaimana dalam teaser tadi ni tentang nombor akaun, tentang nombor telefon sebagainya, insya-Allah. Semoga sumbangan anda tadi akan mendapat kebaikan daripada Allah SWT. Bagaimana orang putih kata, the more you give, the more you get back. But don't worry, dia tak akan terjejas manaqasa malul 'abd fi sadaqah, tak akan terjejas harta orang yang rajin bersedekah. Pengalaman, experience yang kita baca dan kita ketahui amat banyak. Insya-Allah semoga ada kebaikan dalam perbincangan kita pada pagi ini. Itu dia. Jadi Ustaz, berbaki masa yang ada ni mungkin ada harapan kepada penonton Setia TV Al-Ajarah, ataupun mungkin Ustaz boleh ceritakan juga antara fadilat kita berinfak terutamanya di Mahat Tahfiz Al-Istiqamah ini. Yalah, kita dalam hadis Nabi sebut, kalau kita memudahkan kehidupan orang, Allah pasti akan memudahkan kehidupan kita di akhirat. Betul. Kita buat benda ni, sebenarnya kita ni bukan mak tapi perlukan sangat dengan sebagainya kita, tapi kita yang memerlukan cara menyumbang, kerana kita nak jadikan sumbangan tadi ni bekalan pada alam barzakh, apatah lagi di alam mahsyar. Itu antara dia. Sebab itu kalau kita lihat dengan keadaan kita buat macam ini, insya-Allah kita menyelesaikan kehidupan orang, dan memberikan kebaikan, kesesaan kepada anak-anak tahfiz kita. Ustaz sebut tadi dah, Ustaz belajar di Pakistan, pergi RM300, tapi bila duit tak ada, bila orang bagi, bayangkan rasa gembira, seronok bagaimana. Maka kita membahagiakan orang dengan harta kita, dengan sumbangan kita, insya-Allah. Jangan risau, don't worry, don't be sad. Dia duit kita keluar, tapi hasil akhirat kalau nanti, insya-Allah Allah akan membahagiakan kita, Allah akan menggembirakan kita, sama ada di alam barzakh ataupun di alam mahsyar sana, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia. Jadi jom sama-sama kita berinfak untuk pembangunan Mahat Tahfiz Al-Istiqamah. Moga besar manfaatnya buat mereka yang menerima dan besar manfaatnya buat mereka yang menyumbang juga. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Haslin Bahari yang merupakan jurucakap Mahat Tahfiz Al-Istiqamah kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Insya-Allah kita berhenti rehat seketika, tapi jangan ke mana, kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Marilah kita bersama berusaha untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala
Kerana barang siapa yang bersedekah pasti diampunkan dosa-dosanya dan diangkatkan darjat. Terlalu banyak ganjaran bersedekah ini. Setiap satu yang disedekahkan itu akan diberikan ganjaran sehingga 700 kali ganda. Sempena bulan Muharram ini, saudara, marilah kita menanamkan azam untuk lebih banyak memberi untuk membangunkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah menyumbang untuk pembangunan pendidikan Islam dengan menyalurkan infak kita kepada Ma'tafiz Al-Istiqamah di Termeluh yang bakal memberikan kemudahan kepada ribuan pelajar tahfiz. Semoga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapat keampunan dan keredaannya di dunia dan di akhirat nanti, insya-Allah.